tentang perbahasan daripada perkataan yang dimulakan di dalam salawat yang biasa kita sebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Kenapa dimulakan itu disebutkan? Kerana kalimat Allahumma ini adalah kumpulan doa. Maknanya kalau kita nak mulakan doa, biasanya kita akan lafazkan Allahumma, dia merangkum. Seolah-olah dia merangkul kepada doa tersebut. Itu kelebihan disebutkan Allahumma. Ada juga disebutkan dengan Rabbana, Rabbi, boleh. Tapi Allahumma dia merangkul kepada doa, itu disebutkan oleh Hasan al-Basri. Jadi disebutkan bahkan kata para ulama, kalau orang tu dia sebutkan Allahumma seolah-olah dia telah menyebut seluruh nama-nama Allah. Kita tak sebut 100 nama, 99 nama. Tak. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Sampai 99 nak sebut. Nama ni baru doa. Jadi Allahumma seolah-olah kita dah sebut semua nama itu. Masya Allah. Kan? Lepas tu banyak doa dimulakan dengan Allahumma. Termasuklah ketika mana kita mendoakan Rasulullah SAW dalam salawat, kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang dimaksudkan. Bersalawat kepada Nabi juga adalah doa. Satu, bersalawat kepada Nabi juga adalah zikrullah. Itu kita kena faham. Ada orang ingat kalau kita ni selawat lain, zikrullah lain. La hawla wala quwwata. Hatta kita ni yang duduk ta'lim, ini sedang berzikir kepada Allah. Bahasanya berbeza. Tapi ini bahasa adalah bergantung kepada apa yang dibuat. Bahasa zikir ahli ilmu adalah perbahasan ilmunya. Maka nilai huruf, nilai kalimat yang keluar, zikrullah. Walaupun dicerita tentang hukum ini, tentang perkara ini, tentang perbahasan ini, tapi setiap yang diucapkan dan setiap yang dia dengar, zikrullah. Sebab itu dikatakan majlis halal dan haram itu juga adalah zikrullah. Begitu selawat kepada Nabi, membaca sirah Nabi, cerita tentang orang saleh, itu juga zikrullah. Walaupun kisahnya adalah kisah kepada individu, tapi individu itu adalah orang yang dekat kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Zikrullah. Sebab tu kalau orang yang tak faham, maka dia merasakan bahawa majlis-majlis maulid ke atau majlis-majlis peringatan Rasulullah itu adalah merupakan majlis yang dia tak faham itu adalah zikrullah. Kerana dia terlalu sempit pemahaman dia. Jadi kita kena betulkan, kerana berselawat kepada Nabi itu zikrullah. Sebab itulah ketika Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah, tanya berapa banyak, akhirnya sampai dia kata, aku akan penuhkan waktuku untuk berselawat kepada kamu. Nabi izinkan, sebab itu juga zikrullah. Kalau tidak, Nabi dah pasti tak bagi. Mana boleh kau sebut nama aku banyak-banyak, sebut nama Allah lah. Kenapa selawat kepada aku? Sebab selawat kepada Rasulullah itu juga zikrullah. Ya. Jadi bahkan bukan hanya daripada tasbih, tahlil, tahmid itu saja yang disebutkan dengan zikrullah. Kemudian barulah dibahaskan tentang keutamaan ad-doa. Kan? Doa maksudnya adalah memanggil, memohon, meminta. Itu maksudnya kan. Jadi kita panggil, ya Allah. Kan, panggil dulu. Kemudian kita minta. Itu juga dinamakan doa. Doa ini merangkumi memanggil dan memohon dan meminta. Jadi sifatnya kalau yang memanggil itu mestilah mengagungkan yang dipanggil. Mestilah merendahkan diri kepada yang diminta. Sebab itu disuruh kita kalau minta tadarruan wa khufyatan. Dalam keadaan tunduk, dalam keadaan kita ni rendahkan diri, dalam keadaan takut. Itu sifat orang yang minta. Ini minta macam orang sombong.
Ya Allah, aku berikan aku ni. Tapi tak bagi pun tak apa, aku dah ada dah. Macam seolah dia dah hebat sangat. Meminta tapi tak berharap. Ada orang begitu. Syarat je. Aku dah ada semua dah. Ni aku tak ada ni, harap je. Sombong. La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan orang yang meminta ini mesti hina. Mesti dia rasa takut. Mesti dia rasa rendah kepada yang diminta. Doa adalah merupakan daripada kelebihan yang besar Allah berikan kepada hamba dia. Kita ni sebenarnya Allah berikan kurnia doa ni. Sebab Allah janji, kamu doa aku terima. Itu janji Allah. Kan? Ud'uni astajib lakum. Aku pasti. Bahkan dalam ayat yang sebelumnya disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila seorang hamba itu bertanya kepada engkau, kalau hamba-hamba aku tanya kepada engkau Rasulullah Muhammad tentang aku, katakanlah aku ini dekat, qarib, dekat. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memenuhi permohonan. Mana yang didepankan dulu? Jawapan dulu. Aku penuhi permohonan seseorang itu idza da'an, apabila dia minta. Allah tak kata dia minta dulu aku perkenankan. Tak, aku terima, aku perkenankan doa. Maksudnya apa? Confirm. Macam tu. Kau tu aku terima, tinggal lagi bagi surat je. Dah confirm dulu. Maknanya confirm tak? Confirm lah. Kalau bagi surat, tengoklah macam mana nanti. Itu belum tentu. Yang ini Allah kata, aku perkenankan doa kamu. Tinggal lagi kau doa je. Ajib. Begitu maksudnya. Kelebihan Allah berikan kepada hamba-Nya untuk sentiasa berdoa. Sebab doa seorang hamba itu adalah silah hubung kepada Allah. Pengharapan, penghambaan. Doa kepada Allah ini simbol penghambaan yang tinggi kepada Allah. Sebab kita minta, kita mohon, kita nak dari Allah SWT menunjukkan kita fakir, berharap kepada Allah. Sebab itu para as-salihin, mereka ini dalam berdoa kepada Allah, bukan sekadar qabulnya menjadi perhatian, tapi doanya itu yang bersungguh-sungguh. Ana abdun sara fakhri dimna fakri waqtirari. Aku doa supaya aku ni bangga jadi hamba kepada Allah, yang terjamin dengan kefakiran kepada Allah. Ajib. Yang kita doa, nak dapat, tak dapat komplain. Sedangkan bukan tak dapat, belum dapat. Tapi para as-salihin, mereka doa dapat tak dapat. Itu bukan urusan kita. Tapi aku doa kerana aku hamba yang berharap kepada Allah. Semakin berdoa, semakin sedar penghambaan diri dan fakirnya, berharapnya kepada Allah. Itu yang sepatutnya kita ada ketika menjadi orang yang berdoa kepada Allah. Jadi itu dah dalil yang menunjukkan keutamaan berdoa yang selalu kalau kita tengok para habaib kita, khususnya para as-salihin, mereka ini dalam apa pun mereka buat, mesti ada doa dan mesti ditutup dengan doa. Dan ini merupakan daripada kelaziman yang juga kita mesti buat. Kita tak pernah lepas kerja, tutup kita punya buku kerja kita, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ada? Mana ada? Tak pernah. Tapi kita tengok orang-orang soleh, dalam apa pun dia buat, mesti ada Al-Fatihahnya, dia ada doa untuk dalam baca Al-Fatihah. Kenapa? Sebab memahami akan kedudukan doa yang begitu tinggi, yang paling utama. Dia disebutkan dengan mukhul ibadah, otaknya ibadah. Dan doa huwal ibadah, doa itu sendiri ibadah. Lepas itu dianjurkan, Nabi suruh untuk kita sentiasa lepas buat sesuatu, berdoa setiap sesuatu. Nabi suruh kita berdoa. Dan memang Nabi ajarkan kita dalam setiap satu itu ada doa. Cuma kita je yang tak. Sebab apa? Minta maaf. Wa imma kita sombong, wa imma kita pun rasa kita dah okey, dah cukup. Tapi kalau dah sempit sangat, baru ingat kepada nak doa. Kita nak tunggu yang tu. Sebab tu, kata Imam Muhaddad, aku berdoa kepada Allah fi yasari wa asari. Bukanlah tunggu waktu senang, waktu susah saja. Fi yasari, waktu aku lapang, aku tak ada apa-apa pun, aku dah okey pun, aku doa juga. Untuk apa? Supaya aku ni
menunjukkan akan penghambaan diriku kepada Allah. Begitu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan, Muhammad Habib, dalil maulid Nabi. Kecoh ada pendapat yang keluar sekarang ni, jangan sambut maulid. La haula wala quwwata illa billah. Tak habis-habis. Ini bukan, kan, nak layan pun malas lah. Allah, apa namanya? Tak, sekarang ni masalahnya ialah siapa yang larang maulid? Dan nak tanya siapa yang melarang? Kalau para ulama-ulama yang apa namanya muktabar yang besar itu menyebutkan tentang kebaikan maulid, itu rata-rata begitu. Hatta Ibn Taymiyah itu ketika menceritakan dalam maulid, ya, dia kata ini adalah merupakan daripada amal yang terpuji, yang baik. Dia sebutkan begitu. Dan kalau itu sebagai pegangan, dia katakan, oh, kita merujuk kepada sekian. Rujukan siapa dia nak ambil? Kalau Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan Fathul Bari dalam Sahih Bukhari menyebutkan salah satu dalil daripada sambutan maulid ini adalah disandarkan kepada ketika Nabi SAW ke Madinah melihat kepada sambutan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi Musa AS, mengenang akan kemenangan, kesejahteraan, keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, diselamatkan daripada Fir'aun. Maka mereka pun meraihkan 10 Muharram tu. Maka kata Ibn Hajar Al-Asqalani, ini adalah dalil yang jelas bahawa sambutan Maulidur Rasul itu dibolehkan seperti mana Nabi juga menyuruh sahabatnya untuk menyambut dan mengingati kepada hari tersebut. Nabi suruh buat apa? Puasa. Dah dia dengar macam tu, tak, kita kena puasa lah. Kenapa kita pergi pula buat baca tu? Susah juga orang dia. Gembira ni digambarkan dengan berbagai keadaan. Ada orang gembira dia nak puasa, ada orang gembira dia nak solat, ada orang gembira dia nak bagi orang makan, ada orang gembira. Yang penting yang dia buat itu baik ke tak baik? Yang mesti baik. Yang dia nak buat tu untuk menzahirkan gembiraan dia, benda-benda yang baik. Kalau dia buat benda-benda baik, boleh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fal bidzalika falyafrahu. Allah sebutkan, katakan, dengan kurnia Allah dan juga rahmatnya, yang dengan demikian itu hendaklah mereka bergembira. Allah suruh gembira dengan kurnia Allah. Takkan kelahiran Nabi itu bukan kurnia Allah? Dan dia kurnia yang paling besar, nak bandingkan dengan kurnia-kurnia yang lain. Ini dalilnya dalam Al-Quranul Karim. Itu dalilnya dalam hadis. Dan Nabi juga menyambut kepada hari kelahirannya. Kalau orang kata, Nabi tak sambut, Nabi sambut. Ya Rasulullah, kenapa kau bawa hari Isnin? Kata Nabi, Daka yauma wulidtu. Hari itu hari aku dilahirkan. Nabi pun ingat hari kelahiran dia. Ajib. Kemudian Nabi kata, hari itu aku diutuskan. Dan hari itu diturunkan kepada aku Al-Quran kali pertama. Tapi yang pertama sekali Nabi kedepankan pertanyaan tu adalah hari kelahiran dia dulu. Ajib. Untuk menunjukkan betapa ada nilainya hari kelahiran baginda Rasulullah, sehingga Nabi sendiri mengingatinya. Kenapa pula kita tak boleh ingat kelahiran Nabi SAW? Ada yang mengatakan, tapi yang kita masalahnya adalah maulid tu. Itu pula. Macam tahlil. Dia kata zikir tu tak salah. Baca Quran dia tak salah. Tapi set itu salah. Set tu. Yang buat ini, waktu kumpul, buat set tu yang tak betul. Mereka tak keliru tentang mustalahat. Maksudnya istilah-istilah. Hanya dinama-namakan untuk semudah orang kalau faham. Kita nak buat maulid. Okey. Ni tahlil. Ini. Kan mustalah istilah-istilah ini disusun bagi mudah. Macam istilah-istilah dalam kitab fiqah. Kitab fiqah kita ni fuqaha buat istilah-istilah. Sebenarnya istilah itu tak ada yang tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis pun, tapi dimudahkan dengan istilah tu. Apabila disebut istilah ni, kita dah faham dia hukum dia begini. Contohnya dam. Ada pernah saya dulu ketika buat pergi haji, ada orang mempersoalkan, dam ni mana dalilnya? Mana Quran sebut dam? Tengok mana-mana. Allah. Dam itu istilah saja yang diambil daripada Quran, yang dimasukkan dengan Al-Hadi. Dalam hadis disebutkan dengan apa yang Nabi sebut. Jadi dinamakan kategori itu dam, dia panggil, kan? Macam tu. Istilahnya susah kalau orang tak belajar ni. Jadi set tu yang dia soal tu, set tu, kan? Jadi kita kata apa masalah dia? Yang isi dalam tu bukannya benda-benda yang mungkar. Dalam tu yang ada baca sejarah, kan? Dalam tu ada baca selawat.
dalam ada qasidah tu dalam tu adanya memuji Allah, memuji Rasulullah, kan? Dalam tu adanya majlis ilmu, tazkirah, pengingatan. Ambil mana yang tak betul? Tak, set tu yang tak betul. Sebab set tu tak dibuat di zaman Nabi. Itu masalah dia. Kan? Sedangkan disebutkan dalam riwayat Tirmizi, disebutkan para sahabat duduk memuji kepada Allah. Ketika Nabi kata, kenapa kau duduk ni? Kami memuji Allah, bersyukur dengan nikmat Islam dan syukur kerana engkau diutuskan oleh Allah kepada kami. Maknanya mereka memperingati tu. Nabi kata, Allah majalasta ila dzalik. Kamu tak duduk kerana itu demi Allah? Demi Allah kami tak duduk kecuali itu je ya Rasulullah. Nabi kata, aku bukan suruh kau bersumpah tu aku nak tuduh. Bukan. Tetapi Jibril datang kepada aku kata Allah bangga dengan kamu itu di kalangan para malaikatnya. Allah bangga dengan itu. Masya Allah. Bukannya kecil-kecil nilai dibanggakan oleh Allah SWT. Jadi ada orang kadang-kadang tu dia kata saya bukan masalah tu, saya masalah dia buat tu, set tu tak ada riwayat. Baca Yasin, baca la ilaha illallah, baca tu tak boleh. Jadi maknanya kalau kita ni ada timun, boleh makan timun tak? Halal, alhamdulillah. Tengkuang? Boleh. Kan? Jadi tahu boleh, telur boleh, kan? Tempe boleh. Tapi apabila buat rojak tak boleh. Sebab dia campur semua. Dalam tu satu set. Ini tak boleh, ni haram ni. Dalam tu ada macam-macam. Apa masalah? Lagi sedap lah kan? Lagi sedap. Semua ada. Boleh makan. Macam tu juga dalam majlis-majlis tu. Semua ada. Terkumpul. Ketika datang tu, kita datang bukannya datang untuk dapat satu. Kita dapat 10 atau lebih daripada tu. Ada kita dapat selawat, ada dapat kita tasbih, dapat kita ini zikir, dapat kita la ilaha illallah. Untunglah dapat satu tempat kita dapat banyak. Yang dia pula tak boleh, nak dapat satu je. Kan? Jadi itu masalah dia. Jadi kalau dia bermasalah, jangan kita ikut masalah dia. Yang kita jadi orang bermasalah nak buat apa? Kan? Jadi jangan kita jadi orang yang nak dapatkan peluang-peluang itu. Jadi meriahkan. Khususnya di Rabiul Awal ni, bulan yang masyhur, pendapat mengatakan bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Maka dengan sebab itulah peringatan-peringatan pada Rabiul Awal ni lebih dengan memperingati kepada maulid ataupun kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan yakin, percayalah bahawa program-program seperti ini sangat-sangat diperlukan, khususnya di akhir zaman ini, di saat manusia sedang diperkenalkan dengan tokoh-tokoh yang bukan-bukan. Pencuri pun ada cerita sekarang. Komentari tentang pencuri. Komentari tentang perompak. Komentari tentang penjahat. Semua ada komentari yang hari ni orang kita minat nak tengok tu. Hebat dia. Hebat apa? Tiba-tiba cerita tentang Rasulullah je tak boleh. Jadi sebab kerana apa? Kerana memang dunia nak bina tentang benda-benda yang tak baik. Supaya dipenuhi dunia ini dengan fasad, dengan kerosakan-kerosakan dan juga orang-orang yang akan berbuat kerosakan. Tapi kita nak suburkan daripada bumi ini dengan ruh, iaitu dengan nur, rahmatan lil alamin, untuk nak supaya makmur bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan khalifah Allah yang telah pun dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita sentiasa mengingati Allah, mengagungkan Allah, mengingati kepada Rasulullah, mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cenderung untuk kita sentiasa memuliakan kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu baginda Rasulullah sallam, ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga mereka yang mengikuti mereka itu ila yaumiddin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkati umur dan masa kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Keluarga kita diberikan oleh Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada yang sakit, diberikan kesembuhan hati-hati kita dari penyakit-penyakit hati. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada kita hissi dan ma'nawi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa memandang kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, dengan pandangan rahmatnya, sehingga kita rahmati mendapatkan husnul khatimah indal maut. Ya Rabbal Alamin. Wa ala ma'ana wa sahibul kutub wa ala ma'asabul kitab wa ala ma'ana wa salih kuntu salihah jami'ah fi dunia wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.